visual ada duk ketak-ketak sikit. InsyaAllah kita start one more time. Satu lagi shoot live. Tak saat ni aku buat dah sikit. Tapi macam untuk test technicality je. Tengok balik. Okay, suara okay, dengar okay, nampak muka pun okay, insyaAllah. Memang tujuan dia nak start ke 9 sharp. Lebih kurang 9 macam tu lah. So this time insyaAllah really start out. Baik. Tunggu sahabat-sahabat ada sikit ke yang live, yang boleh yang tengok live. Kita start insyaAllah. Komen sikit yang mana ada, yang mana dengar. Okay, mari ni Daud is watching. Dengar suara, nampak muka ke tak? Komen sikit. Okay, baik. Siapa lagi yang tengah watching sekarang ni, yang tengah tengok, boleh tolong komen sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina, amma ba'd. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang tengok ataupun yang akan tengok lepas video ni kita post lepas habis live, insyaAllah. Harap semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan musibah COVID-19 yang menimpa kita ni, yang menimpa seluruh dunia ni akan tamat dengan keadaan segera, insyaAllah. Amin. Okay, hari ni macam mana yang dijanjikan, akan ada sesi bedah buku live. Sesi bedah buku live ni berkisar tentang sebuah buku yang bertajuk Agama Itu Bukan Candu. Kalau tengok, kalau perasan balik, Agama Itu Bukan Candu. Sorry dah terbalik sebab aku guna front punya kamera. Okay. Agama Itu Bukan Candu, karangan Iko P. Darmawan. Okay, first statement bahawa agama ini candu ataupun religion is the opiate of the masses. Religion is the opiate of the masses. Statement ni main pada siapa? Kalau macam macam sedap. Okay, by the way, siapa-siapa yang tengah tengok live sekarang, tolong komen dengar suara ke tak, area yang clear ke tak dan sebagainya. Pokok senior clear, alhamdulillah. Okay, so aku just continue lah. Siapa-siapa yang tengok tolong komen sikit lah, bagi tahu dengar ke tak, clear ke tak dan sebagainya. Okay, aku just continue lah. Baik. Statement agama itu candu ataupun religion is the opiate of the masses ni, statement tu sebenarnya kalau aku tak silap, setakat pembacaan aku daripada buku ni dan juga pembacaan aku sebelum-sebelum ni yang aku dengar daripada orang, statement religion is the opiate of the masses ni actually dia main daripada Karl Marx lah. Karl Marx yang kata benda ni. Dan bila aku baca buku ni, sebenarnya in short buku ni dia nak cerita pasal macam mana penulis ni dia bela, dia macam masuk belah Karl Marx ataupun dia masuk belah beberapa tokoh yang bercakap ataupun yang bagi kritikan, yang komen tentang agama. Dan Iko P. Darmawan ni dia yang ni in short lah, dia kata sebenarnya apa yang Karl Marx kata tu dia bukannya kritik agama dalam erti kata agama yang sebenar. Dia kata macam tokoh-tokoh yang mengkritik agama, semacam mana dekat dalam buku ni dia serta sebab sini dia agama itu bukan candu, tesis Feuerbach, Marx dan Tan Melaka. Feuerbach ni kalau tak silap dia filsuf Jerman dan sebagainya. Marx pun belah-belah tu. Tan Melaka, Tan Melaka ni orang Indonesia. Jadi tulisan-tulisan Feuerbach dengan Marx ni ada dalam bahasa Inggeris dan juga diterjemuh dalam bahasa Indonesia, dan tulisan Tan Melaka memang dalam bahasa Indonesia terus. Jadi
kalau aku baca buku ni, kalau siapa-siapa yang baca buku ni, kalau macam aku sendiri, aku rasa macam tercabar sebab aku tak biasa dengan bahasa Indonesia, tu satu. Dan bahasa Inggeris yang dia letak pun adalah satu bahasa Inggeris yang bagi aku bukan common language yang aku guna tiap hari. Okey, sebab aku cakap bahasa Melayu tiap hari. Melayu Kedah, Melayu Penang kan. Okey. Kita masuk terus ke dalam buku ni insya-Allah. Dan siapa-siapa yang belum follow, yang belum ikut live ni, ikut je lah. Dan kalau boleh komen sikit-sikit. Kalau hampa dengar benda yang aku cakap ni salah ke apa semua, tegak je, komen terus je. Nah, baik. Dekat dalam kata pengantar buku ni, dia kata, buku ini berangkat dari sebuah keheranan. Awalnya penulis berulang kali menyaksikan beberapa mahasiswa yang melakukan solat dan setelah itu kerap kali melakukan aktivitas yang tak berguna. Dalam diri penulis muncul pertanyaan, tidakkah mereka bersalah melakukan aktivitas-aktivitas itu justru setelah mereka melakukan solat? Kiranya penulis start dengan dekat kata pengantar pun dia kata kenapa ada setengah-setengah mahasiswa yang dia jumpa semayang, tapi pada masa yang sama lepas daripada tu dia buat benda-benda yang lara, kira aktiviti-aktiviti yang tak berguna dan sebagainya. Dia kata, so persoalan kat situ, ke mana dilemparkan agama pada waktu tu, kan? Baik, dan kalau macam tengok balik dekat dalam buku ni, kata pengantar dia pun dia macam dia dah picture dah, dia dah try draw dah kat kita benda yang dia nak kritik dekat dalam buku ni. Okay, my mom is watching actually, Pakcik Benji Syed Ibrahim. So komen sikit, dengar ke tak, nampak ke tak. Okay, dan lepas daripada tu, sebelum dia start muka surat, kiranya ini muka surat pertama, dia start dengan kisah orang suci. Dia serta kisah orang suci tu sikit. Lepas tu okay, aku start dengan apa yang aku list kat sini lah. Yang macam mana aku beritahu semalam dekat dalam draft muka surat 3. Okay, ingat guys, premis buku ni adalah untuk membela kata-kata Karl Marx ataupun kata-kata beberapa orang tokoh. Beberapa orang tokoh tentang agama itu adalah candu. Ini kira dia penulis nak bela statement tu, nak cerita balik orang-orang yang keluarkan statement tu sebenarnya mereka tak kata agama ni candu, tapi mereka kritik agama dalam konteks yang lain. Jadi towards the end of our discussion, saya kat ujung-ujung lagi, aku akan cuba tunjuk balik benda yang penulis cuba nak point out, dan betul tak benda yang dia point out tu dia betul-betul membela ke, ataupun sebenarnya dia macam kritik balik sebenarnya, ataupun dia just show yang dia ni macam mana kritikan dia tu ataupun pembelaan dia tu sebenarnya dia tak membela pun. Nanti kita tengok. Baik, muka surat 3. Ini aku ikut benda yang aku draft lah. Okay, muka surat 3. Okay, kata-kata daripada buku ni sendiri, dia kata, jika kesesatan sebuah ajaran diukur dari kegagalan atau kesuksesannya, maka barangkali iblis patut kita sebut sebagai bapa kebenaran, kerana kesuksesannya menjerat lebih banyak manusia ketimbang yang bisa dilakukan oleh para nabi. Sementara para nabi yang terusir dari umatnya dan tidak berhasil menyeru kepada sesiapa pun dari umatnya untuk mengikuti nasihat dan ajarannya, patutlah kita sebut sebagai pendusta dan orang yang tersesat. Yang ni kata-kata daripada penulis, sebab dia kata kalau macam kita nak ukur satu-satu agama tu berdasarkan dia punya ramai pengikut ataupun berjaya ke tak ke dia bawa ajaran dia tu, maksudnya sebab ada Nabi, ini memang tidak aku cek balik, memang ada Nabi yang dia masuk syurga seorang-seorang dia. Dan macam Nabi Nuh sendiri, dia macam mendapat tentangan daripada kaum dia tu sangat-sangat teruk. Kiranya dia pun tak mau terima ajaran dia. Dan kita tengoklah Nabi Muhammad SAW sendiri pun ditentang macam mana punya teruk dan dihina sampai hari ni. Jadi dia kata kalau kita nak ukur sesuatu agama tu, dia kata kalau kita nak ukur sesuatu agama tu betul atau tak, kita tengok dia punya berjaya atau gagal, tak boleh dia kata sebab iblis berjaya menyesatkan ramai manusia. Kalau kita nak tengok ramai atau sikit, iblis boleh menyesatkan ramai manusia. Tapi nabi-nabi kadang-kadang tu nak bawa Nabi-Nabi tu nak bawa mesej Islam tu dia macam susah dan tak banyak orang nak ikut. Jadi adakah kita nak kata Nabi-Nabi tu gagal? Okey, baik. Okey, gambar clear, alhamdulillah. Visual clear, nampak muka dah, alhamdulillah. Okey, satu lagi.
kritikan dekat dalam buku ni, kita boleh tengok awal-awal ni pun dah kritikan dah sedap lah. Sebab dia kata orang yang beragama ni kadang-kadang tu dia beragama sebab apa? Dia dah fokus kat rezeki. Macam mana kat ayat ni dia kata kesuksesan material dipandang sebagai simbol dari berlimpahnya anugerah rezeki dari Tuhan. Kebahagiaan dunia dan akhirat diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial di dunia dan kesuksesan mendapatkan syurga di akhirat. Orang menghormati makam orang suci tertentu bukan kerana ingin menghormati kualitas mulia orang suci itu, namun kerana pamrih ataupun dia ada maksud tertentu, maksud tersembunyi, ingin meraih kesuksesan. Makam orang suci yang dianggap tidak mendukung ambisi kesuksesan orang yang mengunjunginya pasti tidak akan ramai oleh pengunjung. Kiranya kadang-kadang ini kira kritikan terhadap orang yang beragama. Kerana kita beragama, ini bukan Islam saja tau. Kristian pun ada benda ni sebenarnya. Beragama semata-mata untuk dapatkan dunia. Beragama semata-mata untuk dapat rezeki yang berlimpah ruah. Beragama semata-mata untuk kira nak kaya, nak kira rezeki yang berlimpah ruah, nak anak ramai dan sebagainya. Tidak dinafikan sebenarnya rezeki, macam ekonomi dan sebagainya, kita punya financial state dan sebagainya, itu benda-benda penting. Benda-benda penting dalam hidup. Tapi kalau kita semata-mata beragama semata-mata untuk dapatkan benda-benda tu, kira penulis kritik benda tu lah. Dia kata tak boleh lah macam tu. Sebenarnya sepatutnya tak boleh macam tu. Sepatutnya Syazwan Azhar, dia kata clear, nampak nur di wajah. Apa silapnya, aku rasa pokok senar ni cerah kot. Bukan aku yang cerah tu. Baik, kita masuk yang page ke-5 dan ke-10. Penulis masuk pada kritikan. Dia kata dakwah yang kontang. Muka surat 5 dia cerita, okay, just bear with me for a moment. Okay, dia kata ketika dakwah telah menjadi profesi, pendengar adalah konsumen, sementara pendakwah adalah penyedia jasa. Begitu acara bubar, berakhirlah hubungan mereka. Kiranya dia komen tu, dia kritik pasal aktiviti dakwah yang semata-mata dakwah, macam mana nak kata, setengah-setengah yang kita tengok hari ni, dakwah hari ni sekadar dakwah, pendakwah tu dia jadi selebriti. Yang mendakwah tu pun tunggu duit untuk dapat, dan yang nak pergi dengar tu pun just nak berhibur dan sebagainya. So bila habis acara tu, hubungan dalam agama tu kira terputih kat situ lah. Dia jadi macam tu. Bukan semua orang agama macam tu, tapi ada. Hari ni pun kita tengok juga. Dan by the way, buku ni terbit tahun 2005. Mungkin tahun 2005 tu tak jauh sangat dengan sekarang, dalam 15 tahun macam tu. So benda tu masih berlaku sampai sekarang. Tengoklah sekarang ni program-program reality show dan sebagainya, benda tu termasuk juga program agama dekat dalam tu. Mungkin itu sebahagian daripada kritikan penulis. Okey, muka surat 10. By the way, yang ni cara aku bedah buku lah. Aku akan tengok page ke page dan aku akan quote benda yang ditulis oleh penulis, dan aku akan cuba explain. Dan kalau aku tak setuju, aku akan bagi tahu yang aku tak setuju, sebab apa aku tak setuju. Dan kalau aku setuju, aku akan cerita sebab apa aku setuju. Okay, just bear with me for a moment, insyaAllah. Baik, dia kata agama dipahami, ini muka surat 10. Agama dipahami dan dimaknai secara egosentris dan bourgeois, juga pasif. Lebih buruk lagi, agama telah menjadi barang dagangan yang laku. Ini ayat ni sakit. Ahmad Ismail, apa abang noh? Ahmad. Okay, aku sambung. Dia kata, lebih buruk lagi, agama telah menjadi barang dagangan yang laku. Pendakwah agama menjadi profesi, sumber mata pencarian. Dengan berceramah, orang bisa mendapatkan wang, dan ketika wang didapat, selesailah sudah transaksi. Agak menyakitkan lah. Agak menyakitkan lah statement ni, sebab nak kata agamawan pun terlibat dengan fulus. Dan dalam budaya agama Kristian, kalau aku tak silap, yang aku pernah dengar ceramah-ceramah, dalam agama Kristian kadang-kadang tu dia guna statement, Jesus want you to take that car, Jesus want you to have that big house dan sebagainya. Maksudnya ada juga asosiasi agama dengan material ni. Dan kita tengok kalau macam orang Cina pun, dia pun fikir, orang Cina dekat Malaysia yang aku pernah jumpa, kadang-kadang tu dia pun fikir duit je. Fikir duit je. Agama ni mampu pilih macam mana pun. Kadang-kadang tu dia punya, kalau macam kita tanya dia bab agama pun, jadi boleh tengok video-video Brother Firdaus Wong
Boleh tengok juga. Kritikan ni ada dekat dalam video-video dia. Nak abang kata agama ni kadang-kadang tu dia jadi macam satu batu loncatan untuk dapatkan dunia je sebenarnya. Dan dia tak berlaku dalam agama Islam saja. Aku bukan nak bela agama Islam, kira orang-orang Islam sangat. Kalau salah kita kata salah. Tapi dia tak berlaku dalam agama Islam saja-saja. Dan bagi orang yang duk kritik, Islam ni banyak penunggang agama. Bukan Islam saja ada penunggang agama. Penunggangan agama ni berlaku dekat agama-agama lain juga. Kristian ada surat indulgence, surat untuk tebuhi dosa. Benda tu berlaku. Kristian ada surat indulgence dan benda tu berlaku dan kita tak boleh nak nafikan. Okey. Dan dekat dalam buku ni dia kata pasal yang tadi tu dakwah yang kontang lah. Okey. Kita move on kepada muka surat yang seterusnya. Okey, penulis cerita dekat muka surat 10 juga, dia kata dalam konteks semakin merebaknya modus keberagamaan yang pasif dan bergaya bourgeois, inilah buku ini ditulis. Okey, kita move on. Dia habaq kata apa? Okey, dia ada bagi satu sana. Siapa dulu semua? Okey, page sebelah. Okey, hak ni yang paling penting. Yang page sebelah ni yang paling penting. Dia dah habaq, dia kata saat menulis tentang pemikiran tokoh-tokoh ini, penulis sadar akan kemungkinan respon yang berasal dari dua sisi. Sisi yang pertama ialah sisi kaum agamawan yang alih-alih menjelajahi pemikiran mereka, mendengar namanya saja sudah membuat mereka merasa murtad. Faubeck dan Marx, keduanya bagi kalangan ini adalah musuh agama. Keduanya diyakini mengajarkan atheism. Okey. Kalau siapa-siapa ingat buku sejarah kita, buku sejarah kalau hak yang ambil SPM tahun 2010, ataupun yang dekat-dekat dengan time tu, siapa-siapa yang ingat dekat dalam buku sejarah ada satu page dia bubuh gambar Karl Marx. Okey, dia bubuh gambar Karl Marx, dia associate Karl Marx dengan komunisme. Lepas tu dia kata dia ni atheist. Ataupun orang yang menganut komunisme adalah atheist. Okey, penulis kata kat sini orang associate je. Faubeck dan Marx ni utamanya bagi kalangan ini adalah musuh agama. Keduanya diyakini mengajarkan atheist. Dia kata okey. Dia kata apakah tuduhan itu diungkapkan? Okey, aku baca bagi Faubeck. Penulis tak merasa terkejut jika kemudian muncul cap atheism hanya kerana menulis karya ini. Terhadap mereka yang kukuh mencap kedua pemikir besar itu sebagai atheist. Atheist ni orang yang tak percaya Tuhan lah. Penulis hanya ingin mengajukan pertanyaan, apakah tuduhan itu diungkapkan atas dasar-dasar bukti yang autentik? Dia kata sahih lah. This time dia jadi Wahabi. Dia jadi Wahabi. Sahih ke benda ni? Dia kata apakah tuduhan itu diungkapkan atas dasar-dasar bukti yang autentik? Artinya bukti yang memang memperlihatkan secara jelas bahawa keduanya merupakan pemuja atheism seperti yang kita fahami. Ataukah tuduhan itu hanya berdasarkan desas-desus dan asumsi saja? Tidakkah menjatuhkan penilaian atau vonis keputusan hakim di pengadilan terhadap seseorang tanpa bukti autentik itu dilarang Tuhan? Dia kata ada bukti ke Faubeck dengan Marx ni atheist? Dia kata ada bukti ke? Dia kata macam tu. Dan unfortunately setakat yang aku baca buku ni, dia memang ada menghuraikan agama daripada sudut faham Faubeck. Dia habaq agama daripada sudut kefahaman Marx dan Tan Melaka. Masalahnya dia tak buktikan pun depa ni bukan atheist. Statement-statement depa tu memang agak kontroversial lah. Dia tak boleh nak buktikan pun depa ni bukan atheist sebenarnya. Setakat yang aku baca buku ni, kalau siapa-siapa yang ada baca buku ni dan ada kefahaman yang berbeza tu, tolong respon, cerita je dekat aku. Okey, kita move on. Baik. Aku nak pergi terus kepada muka surat 19. Okey, muka surat 19. Kontradiksi nasihat. Nyata agama seperti yang disifatkan, yang disiratkan berkali-kali oleh Marx, hanya sibuk dengan nasihat-nasihat yang bagus. Kalaupun ada gerakan praksis, tujuan akhir dari gerakan itu hanyalah agar orang semakin taat beribadat saja. Puncak keberagamaan ialah kepatuhan beribadah dengan alasan bahawa kebahagiaan akhirat jauh lebih berharga ketimbang kebahagiaan duniawi. Dia kata begitu. Nasihat itu terasa aneh jika memperhatikan fenomena bahawa justru majoriti tokoh agama jauh lebih makmur secara ekonomis
ketimbang rata-rata kebanyakan umatnya. Okey, dia kata, yang ni benda ni memang dah berlaku dah dekat rakyat kita. Ada kritikan-kritikan macam ni kepada orang agama. Contoh, kita kata seorang orang agama yang duk preach agama, dia kata okey, kita yang ni semua kebahagiaan dunia ni semua sementara je lah, ini semua dunia fana dan sebagainya. Tapi tengok dia tu kaya lebih daripada orang yang dia preach, lebih daripada orang yang main dengar ceramah dia. Orang yang main dengar ceramah dia naik basikal kayu, basikal buruk, main ke masjid. Dia main dengan kereta besar. Aku tak menyalahkan orang agama yang kayanya, tak ada masalah. Cuma preaching orang agama yang kaya tu. Preaching orang agama yang kaya tu kita nampak macam macam doesn't walk the talk, sebab dia kaya, dia main dekat masjid, dia cerita pasal apa, jangan letak dunia ni dekat hati, dunia ni dekat tangannya. Macam nak kata orang yang dia main preach tu lagi kaya daripada dia. Padahal kita tengok balik, dan kalau kita kaji balik, kalau kita kaji balik orang tu, mungkinlah kot kalau kita study balik dia punya financial state dan sebagainya, mungkin dia jauh lebih kaya. Yang ni apa yang dikatakan oleh penulis ni lah, muka surat 19. So dia kata jadi contradiction dalam nasihat. Maksudnya orang yang nasihat tu dia kata jangan letak harta dunia ni dekat hati, tapi dia ni buat kerja nasihat ni apa semua, buat kerja dakwah dan sebagainya untuk duit semata-mata. Dan sekali lagi aku kata, bukan semua orang agama macam ni. Bukan semua orang agama macam ni. Serius. Aku kena ulang ni banyak kali, takut orang silap faham. Baik. Masuk muka surat 20, lagi kritikan kepada orang agama. Dia kata, agama dibatasi di wilayah teks dan tafsir teks serta peribadatan. Itulah awal mula kemandulan agama di wilayah sosiohistoris yang lebih luas. Agama takluk di bawah gelombang korupsi. Agama takluk di bawah gelombang konsumtivism. Agama takluk di bawah gelombang ketergantungan ekonomis. Agama hanya puas menjadi penonton sejarah kerana berdalih bahawa kebahagiaan sejati ada di akhirat. Ini aku nak cantah daripada awal-awal ya. Okey. Korupsi bukan hanya ada dalam agama semata-mata. Orang yang tak beragama pun ada korupsi. Korupsi tu berlaku di mana-mana. Okey, aku respon sikit dekat Muhammad Ismail Nasri. Salam, ada jual buku murah-murah tak? Aku personally tak jual buku. Boleh check bibliofile kot. Ataupun ada page, ada apa dengan buku, ada juga jual buku. Boleh tengok kat situ nah. Okey, sambung balik kepada page 20. Aku nak respon sikit. Nak abang kata, satu, korupsi bukan semata-mata berlaku dalam agama, dan agama bukan punca korupsi. Dan untuk orang yang kata orang agama ni dia nak fokus kepada kebahagiaan akhirat saja, dia tak fokus kepada kebahagiaan dunia dan sebagainya, itu silap sebenarnya. Kalau contoh kita tengok dekat dalam Islam sendiri, ada kan ada doa tu lazim, kita semua tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita nak hasanah ni kiranya the greatest form of good lah dekat atas muka bumi ni, yang terbaik di muka bumi dan terbaik juga di akhirat. So celah mana yang kata kita fokus dekat akhirat semata-mata? Dan salah kalau macam ada masalah dekat atas muka bumi ni, kita semata-mata doa dan kita semata-mata duk fikir tak apa, akhirat nanti jauh lebih baik, dunia ni tak ada apa-apa. Kita kena figure out lah, kalau ada masalah atas muka bumi ni, kita kena figure out how to solve that problem. Seriously, benda tu nak kena buat. Nabi perang kot. Nabi perang, kalau macam ada masalah penindasan, Nabi pergi nak bagi settle. Ada masalah, orang mai jumpa Nabi nak bagi solusi. Agama yang praktikal, yang menyelesaikan masalah. Tapi bukannya orang ada masalah mengadu kat Nabi, masalah kezaliman dan sebagainya. Tak apa, akhirat ada lagi. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tak. Nabi bagi solusi. Study balik sirah, Nabi bagi solusi. So nak kata semua agama macam tu tak, especially Islam tak bagi benda yang kontang macam tu, benda tak ada solusi dan sebagainya nah. Nak kalau ni dah satu masalah aku dengan buku ni. Contohnya statement Karl Marx yang kata agama ataupun religion is the opiate of the masses, agama tu candu dan sebagainya. Aku ada masalah bila dia generalize semua agama. Bagi aku tak adil, sebab kalau macam contoh Karl Marx, dia ada masalah dengan agama pada waktu tu, agama dalam konteks dia pada waktu tu, agama yang dia berjumpa dengan agama tu pada waktu tu, dia tak boleh nak kata semua agama macam tu. Dia macam sama macam contohnya seorang Muslim buat jahat, habis semua Islam ni di label sebagai teroris. Salah
Kalau macam tu boleh ke aku kata dekat orang yang atheist, aku jumpa seorang atheist jahat, kan? Seorang atheist jahat, aku kata semua atheist jahat. Aku jumpa seorang yang berfahaman sosialis jahat, aku kata okey, habis lah, semua sosialis semua preach benda jahat. Aku tak boleh kata macam tu, sebab aku baru jumpa seorang dan aku tak faham benda tu secara as a whole lagi. Aku tak faham sosialis as a whole, aku tak faham atheism as a whole. Dan itu disebabkan ketidakfahaman aku tu, terus aku label semua orang yang terlibat dengan mazhab kefahaman tu, semua aku label salah, semua aku label jahat. Mana boleh? Aku tak study lagi apa? Cara aku faham macam tu memang salah. Secara aku faham macam tu, maksud aku kalau macam kita kata seorang daripada agama tu buat jahat, semua kita label semua agama tu ajak benda jahat. Tak boleh. Salah. Sebenarnya seriously salah. Kita kena study benda tu as a whole dulu. Okay, kita move on kepada muka surat 25, which is menguatkan lagi benda yang aku cakap tadi tu. Okay, dia kata demikian salah satu kalimat dalam kata pengantar buku The Essence of Christianity karya Fauback. Kalimat itu menjelaskan bahawa apa yang ditulis oleh Fauback bukanlah sekadar kritik, bukan asal kritik, tetapi kritik yang berusaha meruntuhkan pemaknaan agama yang tidak manusiawi, pemaknaan agama yang menjadikan sesuatu di luar manusia sebagai tujuan agama. Dia kata, certainly, yang ni aku quote lah ayat Fauback. Certainly my work is negative, destructive, but be it observed only in relation to the unhuman, not to the human elements of religion. Maksudnya nak kata Fauback ni dia macam kerja-kerja destruktif dia, kritikan dia tu terhadap agama yang tak manusiawi. Dan aku nak tahu jugalah agama mana yang tak manusiawi tu. Sepatutnya di-explain kat sini lah, kena serta kat sini lah, agama mana yang tak manusiawi tu. Sebab benda-benda ni kadang-kadang orang ambil kritikan ni, orang letak dekat agama Islam juga. Dekat agama Islam orang kata tu, oh ini semua candu, ini semua agama-agama ni semua candu. Tak boleh nak generalize macam tu. Sebab apa? Sebab dia sebut perkataan religion. Kalau tengok Oxford punya dictionary pun, religion ni apa? Dia ada beberapa maksud. So kalau macam dia ambil satu perkataan tu, dia generalize saja. Semua agama terkena tempiah perfahaman ni. Bagi aku satu statement yang tak adil lah. Dan kita perlu tengok statement tu, kita perlu tengok balik. Dia kata tu dalam konteks apa? Dia kata dekat agama yang mana satu. Sebab orang quote je. Orang quote. Macam mana yang ada orang quote statement tu untuk letak benda-benda negatif terhadap agama. Macam tu juga orang quote statement tu untuk bela statement-statement tu. Orang salah guna statement tu untuk benda positif dan benda negatif. So bagi aku dua-dua benda tu tak adil lah. Memang nak kena tengok secara spesifik lah. Okay, baik. Muka surat 26. Yang ni antara point dah yang agak kuat dah dekat dalam buku ni, yang aku tak setuju sebenarnya. Okay, muka surat 26, dia kata pola pemaknaan agama yang terlalu teosentris akan menjadikan Tuhan itu terasa sebagai Tuhan yang harus dipatuhi, harus ditaati. Dia kata sementara pola pemaknaan agama yang diajarkan oleh Fauback ialah agama sebagai antropologi, iaitu agama sebagai ajaran tentang hakikat manusia. Artinya bagaimana manusia terus-menerus mengembangkan keberadaannya. Misi agama adalah tentang bagaimana manusia turut mengisi atau membentuk eksistensinya secara konkret di alam maya ini, di alam raya ini. Okey. Kalau dia kata agama ni teosentris, agama ni kira center dah kepada Tuhan semata-mata, aku boleh kata agama ni sistem hidup sebenarnya. Agama sistem hidup, dan agama contohnya, yang ni aku cakap dalam konteks Islam lah. Agama ni sistem hidup, agama main daripada contohnya Islam main daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang main daripada Tuhan. Tapi sistem dekat dalam Islam tu, dia merangkumi semua benda dalam hidup kita. Jadi macam benda tu menyelesaikan masalah, kira sisi-sisi agama yang menyelesaikan masalah, sisi agama yang dia tak ajak kepada ibadat semata-mata. Boleh rujuk dekat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 177. Sekali aku akan baca ayat tu, dia punya tafsiran dia untuk conclude diskusi kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Aku secara jujur lah, bila aku baca benda-benda yang ditulis tentang Fauback ataupun statement-statement yang ditulis oleh penulis ni, aku rasa macam Fauback ni dekat dengan batiniah. Seriously. Aku rasa macam
fallback ni dekat dengan batiniah sebab muka surat 28. Okey, kepada siapa-siapa yang baru dah tengok apa semua, kita tengah bincang pasal buku agama itu bukan candu, tulisan Iko P Darmawan. Okey, muka surat 28. Baik, dia cakap pasal hakikat manusia. Dia cerita pasal hakikat manusia. Lepas tu discussion dia pasal hakikat manusia ni, dia habaq kata yang pentingnya esensi manusia tu, dia tahu bukannya satu benda yang abstrak. Esensi manusia tu adalah satu benda yang konkret. Lepas tu esensi manusia tu pun dia, kalau macam contoh dia further cerita pasal esensi manusia ni mai kepada akal budi, kehendak, perasaan dan sebagainya. Kalau nak kata ketiga-tiga benda tu konkret, kalau macam dalam kefahaman kita berkenaan dengan roh dan sebagainya, kalau akal budi, perasaan, nafsu dan sebagainya, kehendak dan sebagainya, benda-benda tu bagi aku benda yang tak boleh digapai dengan indera. Benda yang kita tak boleh nak nampak, perasaan, akal budi dan sebagainya. So celah mana benda tu konkret? Satu, mungkin dia ada definisi konkret yang lain dan sebagainya, tu nanti kita tengoklah nah. Dia kata yang kata esensi manusia tu bukan benda yang abstrak. Abstrak ni benda yang kita tak boleh gapai dan sebagainya. Yang tu kira definisi antara benda-benda yang disebut dekat dalam buku ni, muka surat awal yang fallback, kira pendapat fallback lah. Baik, kita terus lagi kepada muka surat 33 pasal hakikat manusia juga. Okey, dia apa ada data dekat sini. Aku baca yang tafsiran, kiranya terjemahan dalam bahasa Indonesia, statement fallback. Dia kata Tuhan tak lain adalah manusia itu sendiri, atau lebih tepatnya manusia yang dilepaskan dari batas-batasnya sebagai individu manusia atau sebagai manusia yang konkret dan bertubuh. Tuhan adalah esensi manusia yang ditempatkan di luar diri manusia. Dengan kata lain, yang direnungkan dan disembah sebagai ada yang terpisah, sebagai ada yang terpisah dari diri manusia. Ni kalau macam betul-betul dia cakap, literally dia cakap macam tu, Tuhan ni adalah manusia tu sendiri, memang aku berbeza pendapat dengan dia. Dia mungkin cakap pasal agama yang lain kot. Sebab satu yang aku kata tu, aku nampak macam dekat dengan batiniah ni. Sebab apa? Dia nak kata lah, kan kita lah yang penting tu. Hakikat diri kita ni lah yang penting tu. Kalau macam dia masuk pula wahdatul wujud dalam ni, jam. Nak kata kita ni adalah Tuhan. Maksudnya kita ni tak payah, dia main kepada yang paling penting adalah esensi manusia. Yang paling penting adalah mengenal diri dan sebagainya. Selagi dia main yang tu jenuh. Memang aku tak setujulah kalau macam dia berhujah ni nak bawa ke arah batiniah dan sebagainya. Baik, satu lagi antara benda yang kontroversi yang dekat dalam buku ni, dia habaq muka surat 35, dia habaq pasal sisi kemanusiaan Tuhan. Dia sebut macam tu. Dia habaq sana. Dia kata, premis dasar dari kepercayaan ini adalah manusia dalam dirinya sendiri tidak akan bisa memiliki pengetahuan apapun tentang Tuhan. Segenap pengetahuannya adalah pengetahuan yang bersifat kosong, duniawi, pengetahuan yang manusiawi. Sementara Tuhan adalah ada yang supra manusiawi. Dia nak associate Tuhan dengan manusia juga. Dia nak kata Tuhan ni is another form of manusia. Which is, untuk aku secara personal aku tak setuju dengan statement ni. Tuhan bukan manusia. Macam kalau benda-benda ni yang dia kata sebagai the real agama, seriously benda ni bermasalah. Sebab Tuhan tu bukannya manusia. Kalau macam dia macam nak kata Tuhan ni adalah manusia tu sendiri, premis agama, especially kalau macam Islam tu, memang bagi aku bukanlah tergugat. Maksudnya tercemar lah dengan benda-benda macam ni. Okey, baik. Yang tu adalah yang muka surat 35. Okey. Muka surat 47 pun lebih menarik lah. Sebab dia cerita pasal kebenaran. Dia kata, okey, logika mengatakan bahawa jika ada fikiran yang sama-sama mengaku benar, maka tak mungkin keduanya sama-sama benar. Fikiran membutuhkan ketegasan. Dia nak katakan macam contoh dua benda. Dua-dua benda tu kita tak boleh nak kata dua-dua benda tu betul. Dia mesti ada salah satu betul, salah satu tu salah. Tapi setakat yang aku faham lah, kalau macam dua-dua benda tu dia adalah benar, dia akan berkomunikasi dalam lenggok bahasa yang sama. Dia akan bercakap tentang benda yang sama, nada dia sama, irama dia sama, ke arah kebenaran juga. Sebenarnya lah. Sebab kalau macam nak tengok balik,
Kalau dalam Islam dia ada yang pendapat khilaf, benda-benda khilaf muktabar dan sebagainya. So satu pendapat tu mungkin betul, satu pendapat tu mungkin juga betul, ataupun ijtihadiah dan sebagainya. Tapi kalau bila main bab akidah, bab yang dasar dan sebagainya, yang tu tak boleh nak kata oh tak apa kapiak betul, Islam pun betul, tak boleh. Hak tu memang kita rigid lah. Kalau orang Islam dia memang rigid lah benda tu. Islam saja betul. Islam dalam arti kata apa? Ikut Quran, ikut sunnah dan sebagainya. Baik. Yang tu main kepada kebenaran tu tunggal ataupun berkongsi lah. Okay, sebab kebenaran tu tunggal. Kebenaran tu tunggal. Mungkin kebenaran tu hanya ada satu saja, ataupun kebenaran tu hanya main daripada Allah Ta'ala saja. Tapi daripada kebenaran tu, andai kata dia reduce down tu pengamalan dan sebagainya. Kalau contohnya main daripada syariat Islam juga, mazhab-mazhab yang berbeza dari segi fiqh, tapi mengamalkan akidah yang sama, mereka mungkin cara beribadat tu nampak macam berbeza dalam cara semayang dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka mengamalkan akidah yang sama, pegangan yang sama, jadi pegangan tu betul, tak ada masalah. Yang ni yang aku nampak lah. Tapi kalau macam benda tu memang jauh terus daripada pegangan akidah pun dah jauh, dia sampai memanusiakan Tuhan dan sebagainya, yang tu memang bagi aku bukan kebenaran, dan dia akan berbeza dengan kebenaran yang betul, dengan kebenaran yang sebenar lah. Baik, muka surat 56. Kira jam jauh sikit lah. Aku harap apa semua faham benda yang aku tengah discuss ni, dan kalau ada soalan apa semua, komen je kat bawah. Aku try respon setakat mana yang aku mampu, insyaAllah. Baik. Okey. Muka surat 56 diserta. Apa konsekuensi praktis dari filsafat baru tersebut? Intinya, kebenaran itu tidak ditemukan dengan berhenti menjadi manusia sehari-hari, tidak dengan berhenti menjadi manusia yang hidup dalam konkretisitas hidup, dalam kehidupan sehari-hari yang konkret. Persoalan aku lah kepada penulis ni, dekat bahagian ni, dekat muka surat 56. Dia macam nak kata, bila beragama, bila kita nak associate diri kita dengan kebenaran dan sebagainya, kita seolah-olah menafikan sisi manusia dan diri kita. Kiranya we stop being human. Persoalan aku, siapa yang suruh kita berhenti jadi manusia? Siapa yang suruh kita berhenti jadi manusia sebenarnya bila kita beragama? Tak lah. Kalau agama Islam tu dia meraihkan kemanusiaan tu. Sebab fitrah kita adalah fitrah manusia nak hidup, kita nak cari duit, financial, kita nak strong financial status, kita nak ada rumah, kita nak berkeluarga dan sebagainya, dan berfikir dan sebagainya. Benda tu semua ada kat dalam fitrah. Okay, Faqih Afifi, siapa penulis buku tu? Iko P dan Mawan. Okay, baik. Siapa yang suruh kita jadi manusia, kita stop jadi manusia sebenarnya? Tak ada siapa suruh kuasa. Kalau saya tengok dalam agama Islam lah sebenarnya, tak ada siapa suruh kita stop jadi manusia. Okey, kita move on. Muka surat muka surat 62 dan 63. Yang ni masalah tafsiran dekat dalam buku ni. Masalah penafsiran. Okey. Sebab macam mana yang aku sebut sebelum ni, penulis meletakkan kata-kata daripada fallback, dan dia tulis kata-kata dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dekat dalam section yang lain dia tulis kata-kata dekat dalam bahasa Indonesia. Jadi contoh macam kat sini, dia ada satu ayat tu, dia quote, "For himself alone, man is just man in the ordinary sense, but man with man, the unity of I and you, that is God." Dia guna perkataan God dalam bahasa Inggeris. Tapi bila dia terjemahkan dekat dalam bahasa Indonesia, dia kata bagi dirinya sendiri manusia adalah sekadar manusia dalam artian yang umum, namun manusia bersama manusia lain. Kesatuan antara aku dan engkau itulah ketakterbatasan ataupun kesemestaan. Persoalan aku, kenapa dia tak guna perkataan Tuhan je terus kat situ? Sebab God, setakat yang kita faham lah, setakat bahasa mudah kita, God tu equate dengan Tuhan. Tapi bila aku tengok balik dekat dalam Oxford Dictionary, God tu dia ada beberapa definisi, hatta kepada benda yang difikirkan penting. Boleh tengok dekat dalam Oxford Dictionary lah. Jadi yang inilah masalah dia daripada tafsiran daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Indonesia. Ataupun kalau macam contoh penulis hari ni tafsir benda daripada bahasa Inggeris, ditafsir kepada bahasa ibunda dia, bahasa Melayu dan sebagainya. Inilah masalah dia. Inilah masalah dia. Sebab sekadar kira macam mana kita nak equate God dengan kesemestaan. Dan kenapa macam tu?
Dan aku harap sangat-sangatlah penulis ni boleh explain kenapa dia equate kesemestaan tu dengan God. Adakah untuk dia Tuhan tu adalah alam semesta ni? Yang tu dia macam dia membuatkan macam mana? Dia letak statement tu misleading dah. Misleading macam tu dah. Tafsiran tu dah misleading dah. Dan daripada tafsiran yang misleading ni, orang boleh salah faham dengan benda yang dia sebut. Dan kemudian orang boleh ada kefahaman yang silap, orang boleh kritik malah. Tapi lagi kalau orang kritik ni, dia mungkin akan bad hurt ke apa. Dia mungkin kata macam, aku tak kata macam tu pun. Ada orang bela pula statement tu. Padahal bagi aku kena bertanggungjawab lah. Statement yang kita bagi tu, kita kena bertanggungjawab dengan statement tu dan pastikan dia tak mislead. Sebenarnya lagi tak adalah orang nak tafsir silap dan sebagainya. Okey, yang tu muka surat 62 dan 63. Aku sekarang ni di point ke-13. So aku nak masuk ke point ke-14. Baiklah. Okey. Yang ni antara muka surat 64 dengan muka surat 70 lah. Kalau macam siapa-siapa yang ada buku ni boleh tengok. Kalau macam muka surat 64 sampai ke 70 tu, dia nak kata Tuhan ni ataupun esensi manusia dalam kefahaman dia, dia nak kata Tuhan ni bukan benda yang abstrak. Maksudnya bukan benda yang terawang-awang dan sebagainya, benda yang konkret kata. Tapi penjelasan dia tu sendiri adalah satu benda yang abstrak. Macam mana nak explain feeling, love? Kalau macam sekadar nak reduce feeling tu chemical interaction dekat dalam otak, yang tu sebagai feeling, yang tu kita boleh kata konkret lah sebab chemical interaction berlaku dekat otak. Tapi masalah yang sekarang ni macam mana dengan akal budi? Macam mana dengan mental? Macam mana dengan mind kita? Mind benda tu semua rohani kot. Roh kot. Dan dekat dalam Quran kan ada ayat pasal roh. Dan Allah Ta'ala kita tak tahu banyak pun pasal roh-roh ni semua. Jadi macam mana? So bila macam dia nak explain benda yang abstrak, dia nak kata abstrak tu adalah konkret, tapi penjelasan dia sebenarnya adalah abstrak. Jadi mana ada benda yang konkret tu? Yang tu masalah aku dengan buku ni secara personal. Penjelasan dia tu. Baik, kita move on. Aku lompat agak jauh muka surat 96. Okey, muka surat 96. Okey, dan personally aku tulis kat sini, aku kata benda yang muka surat 95 dan 96 ni antara benda yang aku boleh setuju dengan penulis. Okey, sebab apa? Dia kata kutipan-kutipan ni muka surat 95. Kutipan-kutipan di atas menunjukkan secara tegas betapa Marx sangat memandang manusia sebagai makhluk konkret yang mengada bersama dengan manusia yang lain maupun dengan alam. Okey, ini pendapat daripada Marx lah, Karl Marx. Dia kata baik kehidupan sosial, kehidupan manusia dalam relasinya dengan manusia-manusia lain maupun kehidupan material, kehidupan manusia dalam relasinya dengan alam merupakan medan bagi penyataan diri atau pembentukan diri manusia. Semakin luas, dia kata semakin luas kehidupan sosial maupun kehidupan material yang dilibati oleh individu manusia, maka semakin kaya perkembangan diri yang berlangsung dalam dirinya. Okey, ini kita boleh fikir secara logik lah. Kita boleh fikir secara logik yang kata macam mana, lagi banyak kita bercampur dengan orang, kita lagi faham banyak benda dan kita boleh faham keberagaman manusia tu, bermacam-macam jenis manusia tu, dia akan bagi kita exposure yang lebih lah. Maksudnya yang ni dalam konteks ni socializing with people tu memang aku setuju lah dengan Karl Marx. Sebab masalah dekat dalam masyarakat ni tak boleh diselesaikan dengan sekadar berteori. Dia kena turun, dia kena jumpa. Dari segi tu aku setuju dengan Karl Marx. Kalau macam dia kata kita kena melibatkan diri dengan manusia lagi dengan banyak dan sebagainya, yang tu tak ada masalah, memang aku setuju. Tapi kalau macam pendapat dia tentang agama yang lain tu, yang tu mungkin aku berbeza pendapat. Baik, ada yang komen Atika Ati, Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam kot, Tuhan kepada semua ciptaannya. Okay, make sense. Cumanya aku perlukan statement daripada penulis ni sendiri. Aku perlukan statement, mungkin aku kena cari lagi buku-buku ekopi dan lawan yang lain. Yang cerita pasal kenapa dia guna perkataan God dan bila dia tafsirkan dalam bahasa Indonesia dia jadi kesemestaan. Terima kasih banyak kepada Atika Ati yang komen dekat sini. Yang macam nak cuba explain dekat aku. Terima kasih banyak. Baik. Kita tengok muka surat 97 dan 98. Okey, ni antara benda yang menarik lah. Benda-benda yang menarik dekat dalam buku ni. Okey, dia kata kemudian Marx berpandangan Feuerbach melupakan satu hal yang penting, iaitu bahawa kesadaran manusia akan esensinya yang sejati sebagai manusia itu
atau yang lebih sederhana bisa disebut sebagai rasa keberagamaan itu merupakan sesuatu yang bukan telah ada begitu saja dalam diri manusia, namun lebih merupakan sebuah proses aktif dari manusia itu sendiri dalam proses pergaulan yang bersama dengan sesama manusia dan alam material. Lebih tepatnya, keberagamaan itu merupakan sebuah produk sosial dari situasi sosio-historis tertentu. Barangkali untuk lebih memudahkan, masih lagi muka surat 97, penulis akan memberikan sebuah penjelasan sederhana. Setiap kolektivitas dalam ruang dan waktu tertentu mengembangkan caranya sendiri dalam memaknai berbagai hal dalam kehidupan, termasuk Tuhan dan manusia itu sendiri. Apa yang dulu dianggap penting, kini tak lagi dianggap penting. Apa yang dulu dianggap sebagai bermakna hakiki, mungkin kini dianggap sepele ataupun remeh-temeh. Okey, hal ni dia cerita pasal hal-hal yang dulu disakralkan, disucikan, kini tak lebih dianggap sebagai seonggok hal biasa. Ringkasnya, setiap masyarakat dalam ruang dan waktu sosio-historis mengembangkan analisanya sendiri yang khas atas makna berbagai hal, dan analisa tersebut diinternalisasi oleh setiap anggota masyarakat tersebut secara bawah sedar. Dia nak kata mungkin dalam masyarakat, contohnya benda-benda yang dianggap sebagai penting dulu, misalnya, yang ni kalau kita nak nampak dalam konteks LGBT, mungkin lebih mudah nak faham lah. Dulu LGBT, contoh dalam US, dekat US sendiri, LGBT itu sendiri dulu dianggap sebagai benda yang salah, benda yang tak diiktiraf dan sebagainya. Tapi bila main kepada sekarang, iktiraf terus, dan up to one point menikah LGBT, menikah sama-sama mereka pun, perkahwinan sejenis dan sebagainya pun, itu pun dianggap sebagai benda yang baik, benda yang disokong dan sebagainya, benda tu celebrated. Maksudnya nak kata, bila dalam masyarakat ni ada benda yang dulunya salah, sekarang ni betul. Sebab apa? Yang itulah masalah dia. Kalau macam rujuk surah Al-Kahfi, ayat pertama dia cerita pasal Iwaj dengan Qayyim. Qayyim ni maksudnya tegak, tetap, tak berubah. Iwaj ni maksudnya benda yang berubah. Benda yang ada dekat dalam manusia sekarang ni ataupun dalam masyarakat, praktis masyarakat tu, dia mungkin berubah-ubah. Ada yang dulu kata betul, sekarang kata salah. Sekarang kata betul, dulu kata salah, dan sebagainya. Macam benda-benda tu semua boleh berubah unless betul-betul kita pegang dengan apa ni setakat yang aku faham lah. Kalau macam kita pegang dengan apa yang Tuhan dah beritahu, Quran dah beritahu macam mana. Kalau macam Allah Ta'ala cerita lagu tu, contoh Quran turun dah, hadis dah cerita macam mana, pegang benda tu, sebab dia benda tu kekal sampai ke hari akhirat. Yang tu insya-Allah boleh menyelamatkan kita. Tapi andai kata kita tunduk kepada tekanan masyarakat dan sebagainya, aku taklah menafikan adat, menafikan budaya dan sebagainya. Aku tak nafikan benda tu secara total. Nak kata adat semua salah, budaya semua salah, tak. Tapi kalau kita terus submit kepada budaya semata-mata, benda tu berubah-ubah. Bila benda yang berubah-ubah ni, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi, ada time dia betul, lepas tu ada time akan ada orang yang merubah benda tu, benda ni salah pula. So macam benda tu bukan satu benda yang tetap. So benda tu akan jadi masalah balik kat kita lah sebenarnya. Baik, kita mai kepada muka surat 97-98 settle. Okay, ada juga kata-kata dekat dalam buku ni. Dia kata agama tu sebenarnya, dia kata okay, macam ni, muka surat 98, dia kata dalam masyarakat yang sedemikian sederhana ini, maka hal-hal, baik benda, aktivitas ataupun nilai-nilai yang paling mendukung pencapaian kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itulah yang akan dianggap penting. Dalam sebuah masyarakat padang pasir yang langka air, yang tak ada ayak, padang pasir yang tak ada ayak, dia kata sana mana dia? Okey, sebuah macam dia kata tempat ayak lah. Sebuah tempat ayak kecil bisa menjadi benda paling penting bagi sebuah masyarakat. Bahkan begitu pentingnya sehingga bisa memicu perang dengan masyarakat lain. Dalam masyarakat agraris, ladang pertanian yang suburlah yang terpenting. Dewa kesuburan tanah menjadi dewa yang paling banyak disebut-sebut dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jelasnya, dalam masyarakat-masyarakat tradisi atau primitif, hal-hal yang terpenting ialah hal-hal yang paling dekat dengan urusan pemenuhan kebutuhan fizik mereka. Makna kehidupan mereka berputar di seputar urusan tersebut. Sekolah, apalagi internet, jangan harap bisa laku dijual dalam masyarakat-masyarakat semacam itu. Yang ni untuk masyarakat yang dulu-dulu lah, orang-orang dulu. Contohnya orang-orang yang macam ni sebelum diperjumpui Islam kot. Kiranya contohnya orang yang hidup di ladang, orang yang hidup sebagai petani dan sebagainya,
akan ada dewa-dewa tentang ladang, akan ada dewa-dewa ayam. Sebab apa? Based on dia punya need. Tapi kalau kita guna premis ni, kalau kita guna statement macam ni, kalau macam kita nak generalize kepada semua agama, bagi aku itu satu benda yang salah. Sebab satu, dewa-dewa, konsep dewa-dewa ataupun konsep agama tu sebenarnya sepatutnya dia tak lahir daripada keperluan manusia. Kalau contohnya orang perlukan ayam, ataupun sekarang ni kita perlukan kesihatan, kita perlukan kesembuhan, kita tak boleh nak kita tak boleh nak create agama, ataupun kita tak boleh nak create dewa, kita tak boleh nak create benda-benda yang sacred, benda-benda yang suci tu, yang berlandaskan kepada kesembuhan. Buat dewa kesembuhan, buat berhala kesembuhan semata-mata sebab kita nak kesembuhan sekarang, sebab the whole world is under COVID-19. Kalau macam tu, masalah agama, masalah agama tu akan jadi satu benda yang rosak based on need. Dan kalau statement ni diperguna balik untuk bantah balik statement agama itu candu, maksudnya terbantah jugalah, sebab dia macam nampak contradict. Satu, hang kata agama tu candu, tapi pada masa yang sama hang kata agama ni based on needs. Macam kalau macam hang nak kata agama itu candu tu adalah benda yang salah faham, benda yang orang lain salah faham, tapi hang tambah pula dengan agama ni based on needs. Jadi benda tu dia akan jadi salah faham dua-dua. Dia akan jadi macam secara kolektif orang akan nampak agama ni tak ada apa sebenarnya. Agama ni macam hang perlukan apa dalam hidup hang? Duit, hang buat Tuhan duit. Hang perlukan ayak, hang buat Tuhan ayak. Yang tu kalau candu lah. Sebab hang benda tu bukan agama dalam arti kata yang sebenar. Tuhan bukan dalam arti kata yang sebenar. Hang bukan mengabdikan diri kepada Tuhan yang bagikan hang semua benda-benda tu. Tak, sebenarnya hang nak benda-benda tu, hang bukan nak Tuhan. Yang tu je kalau macam arti agama yang bagi aku agak cetek lah. Bukan benda yang betul. Nah, okey, baik. Kita move on lagi kepada konsep ni muka surat 101. Okey, aku agak terkejut jugalah. Dia kata okey. Dia kata dalam konteks sosiohistoris yang demikian, orang merasa beragama saat beribadat, saat berdakwah, saat di tempat peribadatan, saat berdoa. Sementara saat jogging, saat mengendarai sepeda motor, naik motor, saat menyeberang jalan, saat membeli sayur, saat memasukkan anaknya ke perguruan tinggi dan sebagainya, orang tak mengalami situasi kekudusan atau kesakralan yang sama dengan saat beribadat. Bahkan orang tak menjalankannya dengan kekhusyukan dan rasa kedekatan dengan Tuhan yang sama saat beribadat. Dia nak abang kata konsep ihsan hilang dalam cara kita beragama. Kalau macam contoh dekat dalam Islam tu, contoh waktu kita semayang tu, waktu kita semayang, waktu kita solat dan sebagainya, kita akan rasa sepatutnya kita rasa macam Allah Ta'ala tengah tengok kita time tu. Tapi dia kata dalam hal-hal lain dalam agama ni, dia kata mana ada konsep tu. Kalau kita tengok contoh dalam ini, kalau tak silap hadis 40 kot, Matan Arba'in Imam Nawawi, ada pasal hadis pasal ihsan dan lafaz dia bila macam kan Jibril mai dekat Nabi dan sebagainya, mai tanya Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Tapi bila mai dekat ihsan tu jawapan dia, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hang beribadat kepada Allah Ta'ala ni macam mana seolah-olah hang nampak Allah Ta'ala. Anda kata memang betul kita tak nampak Allah Ta'ala, kita kena tahu kata Allah Ta'ala nampak kita. Benda ni bukan setakat dalam semayang je. Benda ni bukan setakat dalam semayang je, dia dalam semua aspek hidup kita. Kalau contoh benda macam ni, penghayatan ni kita letak dalam setiap cara hidup kita, pecah amanah tak berlaku, benda-benda tipu muslihat semua takkan berlaku. Sebab apa? Sebab kita tahu kata Allah Ta'ala sedang tengok semua benda yang kita buat. Jadi konsep ni sangat-sangat penting lah. Dan aku setujulah benda ni, kritikan yang konsep ihsan ni semakin kurang dalam masyarakat kita. Memang aku setujulah dengan buku ni. Ada benda yang aku setuju tentang buku ni. Aku tak tolak buku ni as a whole. Aku tak tolak buku ni, buku ni sampah je. Aku tak tolak macam tu. Ada benda yang kita kata betul. Ada benda yang kita kata salah. Dan kita nilai dengan akal jugalah. Kita tengok statement dia tu. Baik. Dah setengah dah. Nak masuk kepada kapitalisme, pemberhalaan, dan insya-Allah lepas ni akan habis kot sesi kita pada hari ni. Baik. Muka surat 107 sampai 110. Dekat dalam buku ni dia mula cerita sebab bila masuk pasal Karl Marx, dia dah mula masuk nak bantai kapitalis lah.
Dan bila cerita pasal kapitalis, dia akan main kepada konsumtivism, kepenggunaan, kiranya yang tu lagi kita akan tengoklah macam mana. Okey, muka surat 117, Adam Smith telah mengajarkan bahawa jika totalitas proses produksi, yang ni pasal production dekat, ini aku faham production dekat kilang setakat yang aku faham lah. Dia kata Adam Smith telah mengajarkan bahawa jika totalitas proses produksi dipecah-pecah menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil, di mana masing-masing unit hanya mengerjakan satu komponen dari totalitas proses produksi tersebut, maka hasil produksinya akan jauh berlipat ganda ketimbang semua proses produksi tersebut dijalankan oleh semua pekerja. Di sini terjadilah perubahan radikal dalam makna bekerja. Bekerja bukan lagi untuk mengejawantahkan ataupun refleksi lah. Dia kata mengejawantah ni kiranya macam mana, merealisasikan, memancarkan ataupun daripada benda yang tak boleh nampak, benda yang kita terjemahkan keluar macam tu, dan mengembangkan diri manusia secara objektif, namun merosot menjadi skrup dari proses produksi massal. Kiranya nak cerita kata bila konsep kilang, production dan sebagainya fokus kepada nak wujudkan lebih banyak benda, nak banyakkan production sahaja semata-mata. Kiranya kerja tu dia reduce kepada sekadar untuk hidup saja. Dia kata bukan bekerja ni bukan atas dasar macam hang nak completekan diri hang. Hang buat kerja tu sebab hang minat dan sebagainya. Benda tu sebagai sebahagian daripada hidup. Tak. Dia jadi sebahagian daripada semata-mata sebab hang nak hidup, dan kerja tu jadi macam untuk hang membanyakkan production saja. Itu saja. Kira hang tak faham kerja hang. Dan kalau macam relate balik konsep ni dengan konsep alienasi yang dikatakan oleh Karl Marx, boleh baca dekat dalam buku Socialism. Kalau ada tak pemikiran sosial? Dekat dalam buku pemikiran sosial dia ada serta pasal teori konsep alienasi inilah. Boleh baca buku tu mungkin akan faham lagi alienasi ni pada. Maksudnya orang tu kerja sampai satu tahap dia hanya sebagai seorang buruh saja. Konsep manusia dalam diri dia sendiri tu pun dah terkeluar dah. Dia dah tak sedar dah yang dia ni manusia. Dia just nampak diri dia sebagai buruh, sebagai orang yang nak hasilkan production yang lebih banyak. Yang tu saja yang dia nampak. Konsep kerja ni kalau Karl Marx dia memang bantai kau-kau lah. Dia memang bantai kau-kau. Dan sebenarnya kalau kita tengok, kita baca balik, aku setuju dengan proses ni. Kiranya aku setuju dengan kritikan Karl Marx terhadap kerja yang mengalienasikan orang lain, yang menjauhkan kita daripada hakikat diri kita sebagai seorang manusia. Kalau kerja sampai tahap kita kerja tu, kita jadi working machine. Kita tak jadi manusia dah. Yang tu salah terhadap diri kita sendirilah. Kita tak boleh kerja macam tu. Dan kapitalis disebabkan mereka nak untung semata-mata, benda ni akan jadi kepada orang yang submit tu kapitalis. Pekerja-pekerja buruh dia macam mana sampai satu tahap hang tak raikan dia sebagai seorang pekerja. Hak pekerja dia hang langgak dan sebagainya. Sebab apa? Ada kerja ni untuk ada untung, laba, hang boleh buat banyak benda, kita boleh jual lebih banyak, dan kita boleh kaya. Yang tu je kerja. Itu je definisi kerja. Yang tu salah. Sebab itulah aku faham lah kenapa kapitalisme ni nak kena lawan. Kita kena lawan dengan kapitalis ni sebenarnya. Dan aku setuju dengan Karl Marx bila dia lawan kapitalis. Yang tu aku setuju. Tapi dari segi kritikan dia terhadap agama tu, yang tu banyak benda yang berbeza lah. Baik, kita move on lagi. Okey, muka surat 112 sampai ke 116. Dia cerita pasal macam mana kapitalisme mempengaruhi hidup kita. Yang ni untuk orang yang macam aku tak berapa familiar dengan kapitalis. Aku kena baca banyak lagi dan sebagainya. So bila aku baca buku ni, dia bagi pencerahan yang lebih lagi lah. Dan aku akan suggest lah orang-orang yang baru nak start, nak faham kapitalis ni menentang apa, consumerism ni menentang apa dan sebagainya. Yang tu mungkin boleh baca buku ni lah. Baik. Dia kata efek yang sesungguhnya dari kapitalisme tidaklah terletak dalam kerangka individual, namun di tingkat sosial. Efek individual seperti yang telah kita bahas di atas sesungguhnya merupakan turunan dari apa yang berlangsung di tingkat sosial. Dia kata terus lagi dia kata, apakah efek sosial dari kapitalisme itu? Untuk memahaminya terlebih dahulu kita harus memahami logika di balik gerak kapitalisme. Fondasi dari gerak kapitalisme ialah
kapital dan cara-cara produksi yang memungkinkan kaum bourgeois kapitalis menghasilkan produk secara masif. Kiranya kapitalisme dia nak buat benda secara banyak. Geng-geng bourgeois, geng-geng pemuda-pemuda, orang-orang kaya, yang ni depa nak buat benda secara banyak. Okey, tu tak puas lagi sebab kalau sekadar nak untung tak ada masalah. Tapi dia kata dalam kerangka proses produksi tersebut, penggunaan mesin tentu saja menjadi sebuah keniscayaan. Mesin yang memungkinkan masifikasi produksi produk itu berlangsung. Mesin untuk buat benda tu lebih banyak, tu tak ada masalah. Dia kata, okey, sampai di sini sepertinya semua terlihat wajar. Namun intinya sebenarnya tidak hanya proses produksi, tapi dalam konsumsi. Apa artinya produk yang berlimpah jika pada akhirnya tak ada yang mengkonsumsi? Maka, okey, yang ni dia quote kata-kata Karl Marx dalam Manifesto of the Communist Party. Kebutuhan untuk terus-menerus memperluas pasar bagi produk-produknya mendorong kaum bourgeois bergerak ke seluruh muka bumi. Kaum bourgeois harus mengakar di mana-mana, ada di mana-mana dan membangun mata rantai di mana-mana. Dia kata, terus lagi, murahnya harga produk menjadi senjata bagi mereka untuk menembus alam kehidupan sebuah masyarakat. Okey, sebab apa? Contoh, kalau macam kapitalis, mereka dah laporkan dah modal mereka untuk buat sesuatu produk tu dengan banyak. Kalau mereka tak promote kepada seluruh orang untuk beli benda tu, dan mereka tak create need untuk orang beli benda tu, nak laku macam mana? Ya, false need tu yang salah. False need tu yang salah. Muka surat 115. Dia kata, bagaimana eksploitasi atas pasar yang lama dilakukan melalui apa yang disebut Herbert Marcuse sebagai false need. Secara sederhana, kebutuhan palsu, false need, itu kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam diri individu bukan kerana kehendaknya untuk menjadi autentik, namun untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dia kata produk-produk industri kapitalisme diiklankan dan di dalam iklannya semuanya berusaha menanamkan kesan bahawa produk itu berasosiasi dengan good life, kehidupan yang ideal. Untuk mendukung semua itu lalu berkembanglah teori bahasa, teori komunikasi, teori psikologi maupun sosiologi serta cultural studies yang lebih terarah kepada proses menganalisa apa mempengaruhi siapa dengan cara bagaimana. Teori-teori itu berguna untuk membantu merumuskan strategi dan taktik untuk mempengaruhi fikiran manusia. Kiranya mereka kena create false need ni untuk lakukan barang mereka. Contohnya, mereka create satu benda dan mereka kata kalau tak ada benda ni, hampa tak hidup sebenarnya. The real life adalah bila kita ada benda-benda dunia ni. Yang ni lah benda-benda yang kapitalis cuba nak install dalam diri kita. False need ni nak laku barang je. Semata-mata pasal apa? Semata-mata sebab mereka nak untung lebih. Mereka nak untung pada satu tahap yang kita dah tak boleh fikir. Mereka boleh fikir sampai tahap tu nak tipu kita, nak wujudkan false need dan sebagainya. Dan benda-benda ni bila aku baca buku ni, aku kata memang nampak lah. Aku tak katalah semua benda yang dijual dekat TV tu adalah false need ataupun adalah main daripada kapitalis. Tapi kalau kita tengok balik, kadang-kadang tu orang tak boleh hidup kalau tak ada sesuatu benda. Dan contoh benda-benda yang mewah-mewah ni, aku kena dapat juga benda tu, aku kena beli juga benda tu, kena ada benda ni juga. Nak beli sesuatu benda yang mahal, benda tu kecil, buat dekat dalam beg yang besar, nak tayang kat orang, baru orang rasa macam hang hidup. That is false need. Benda yang beg tu bukan oksigen. Kalau macam contoh, kita tak ada oksigen, kita tak boleh bernafas. Tapi kalau kita tak ada benda mahal, beg mahal ke, LV ke dan sebagainya, yang tu kita still boleh hidup. Benda tu bukannya benda yang keperluan yang mendasar, keperluan yang sangat-sangat. Benda tu kalau ada tak apa, kalau tak ada masalah. Tapi disebabkan mereka nak pelaku barang mereka, kalau macam geng-geng kapitalis ni nak dapatkan untung, mereka akan cuba nak yakinkan kita bahawa benda ni penting, benda ni perlu dalam hidup. Yang tu media lah, iklan TV lah dan sebagainya. Yang tu semua kira bagi aku benda yang menipu lah. Dan kita kena sedar benda ni, benda buruk tentang kapitalisme. Baik. Okey, dia dah cerita pasal aku pergi terus kepada muka surat 127. Muka surat 127 dia kata dosa masyarakat yang bourgeois ialah kerana mewajarkan terciptanya perbezaan hak istimewa antara orang kaya dan orang miskin. Dosa masyarakat bourgeois ialah kerana membiarkan hanya lapisan sedikit orang yang bisa mengembangkan dirinya
sementara majoritas manusia yang lain hidup dalam kecemasan untuk bertahan hidup dalam kesehariannya. Okey. Biasa dengar kot orang-orang proletar, kelas proletar ke bourgeois dan sebagainya, kelas pekerja dengan kelas pemerintah, kelas orang-orang bawah dengan orang atasan, kelas orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Wujudnya kelas ni yang sebenarnya benda yang tak sihat. Dan kalau tengok balik, Karl Marx memang menentanglah benda ni. Dan sepatutnya bagi aku secara personal, kita tak boleh nak bezakan antara dua darjat, orang yang kaya dengan orang yang miskin. Sebab kalau macam berlaku benda tu dekat dalam masyarakat, berlaku perbezaan macam tu dekat dalam masyarakat, sebenarnya bukan satu benda yang sihat. Kiranya dan bila kita faham balik benda yang disebut pada muka surat 127 ni, aku nak relate baliklah dengan kritikan aku terhadap Saga Hero. Saga Hero ni 5 novel yang ditulis oleh Hilal Ashraf, dan aku kritik setiap buku-buku dia tu, setiap novel dekat dalam Saga Hero tu aku kritik. Dan dalam kritikan aku, dalam salah satu novel dalam kritikan aku kata disebabkan Saga Hero ni dia fokus kepada orang-orang kaya. Saga Hero ni fokus kepada kira hero-hero yang main daripada background kaya. Jadi aku kata bila fokus kepada orang-orang kaya ni, dia akan wujudkan, mungkin dia akan bawa kepada Islam bourgeois. Dia akan bawa kepada Islam kira Islam untuk orang kaya je. Sebab background mereka ni kira background orang kaya sebenarnya. Yang hero yang jadi watak utama dalam Saga Hero. Dan aku tak nafikan dekat dalam Islam ni perlukan kekayaan. Sahabat-sahabat Nabi yang 10 orang dijamin syurga tu, ada beberapa orang tu yang orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi memang ada orang kaya. Cuma masalahnya sekarang ni aku risau bila ada novel-novel yang macam mengetengahkan orang kaya ni sebagai penyelamat dan sebagainya. Kiranya dalam satu grup tu semua orang kaya saja. Yang tu aku tak setuju lah. Aku just kata aku tak setuju dalam kritikan aku. Sebab budaya macam tu dekat dalam buku, kalau macam ada, kalau macam contoh aku baca Saga Hero saja, misalan aku baca Saga Hero saja, satgi ada dekat dalam kepala otak aku, aku kena kaya saja. Dan andai kata contoh dekat dalam contohnya dekat dalam satu masyarakat tu hanya orang kaya saja yang berada di atas, mereka tak boleh nak faham orang bawah, orang miskin ni. Yang tu lah salah satu cara aku faham benda kaya dengan miskin ni. Kiranya aku kritik tu based on aku kritik Saga Hero based on kefahaman aku tentang kelas antara kaya dengan miskin. Aku tak mahu ada benda-benda macam tu sebenarnya. Bagi aku benda-benda tu tak sihat. That's why aku kritik lah. Dan obviously for obvious reason, penulis Saga Hero tu dia kritik aku balik lah. Dia kata dia ada tulis juga buku-buku lain yang serta pasal orang susah, dan aku tak baca buku tu. Dan dia kata pentingnya orang kaya ni dalam memartabatkan agama, bangsa dan sebagainya. Dan yang tu aku setuju dengan dia lah. Aku dengan penulis, aku ambil cara kata kami setuju untuk tak setuju dalam sesuatu hal. Mungkin kami lebih setuju dengan sesuatu benda, dan mungkin kami tak setuju dengan sesuatu benda. Aku respon sikit je lah dekat dalam video ni. Baik, kita masuk kepada muka surat dan nak habis dah ni. Kita nak masuk kepada muka surat 138. Dia cakap pasal logika mistika. Ini logika mistika Tan Melaka lah. Tan Melaka ada tulis satu buku, kalau hampa perasan dekat belakang ni, buku warna merah ni, Madilog, Materialism, Dialektika, Logika. Buku ni pun best juga untuk baca sebenarnya. Ni antara buku-buku yang aku target untuk baca, untuk aku habiskan pembacaan dalam masa-masa ni lah. Baik, logika mistika, kalau macam tengok balik dekat dalam buku ni, disertakan muka surat 138. Dia kata logika mistika yang disebut oleh Tan Melaka pada intinya adalah logika yang didasarkan pada logika ala simsalabim. Simsalabim ni kira macam benda-benda magic kan. Dia kata logika yang demikian meyakini bahawa kekuatan rohani lah yang paling menentukan bagaimana kondisi alam materi di dunia ini. Kerana bersifat rohani, maka manusia tak memiliki daya untuk memahami apalagi mengarahkannya. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanya meminta belas kasihan dari sang pemilik kekuatan tersebut. Dan dengan belas kasihannya, pemilik kekuatan gaib tersebut akan memunculkan secara tiba-tiba apa yang diinginkan manusia. Boleh kata macam Tan Melaka ni, sorry aku terlupa nak mengalu-alukan kawan-kawan. Ain Zul Hafiz, Iman Shah dan Abang Zulkifli Abu Mansur yang sedang watching, terima kasih banyak-banyak. Tolong komen lah kalau macam ada benda-benda yang silap dan sebagainya, komen apa dekat bawah. Okey, kita masuk kepada perbincangan tentang logika mistika. Logika mistika ni kiranya yang aku baca apa yang ditulis oleh Tan Melaka dan apa yang di-quote oleh penulis ni, dia quote daripada Tan Melaka.
kira nak habaq kata logika mistika ni kritikan kepada orang yang sekadar kata semua benda yang berlaku dekat dalam dunia ni kita hanya boleh minta kepada yang maha kuasa saja untuk ubah. Yang tu je. Pemikiran dia macam tu je. Apa-apa pun kira doa je. Padahal kalau kita tengok dekat dalam agama Islam sendiri, Nabi kalau nak ajak tawakal tu, dia suruh ikat dulu unta. Ikat dulu unta baru tawakal. Usaha dulu. Dan kalau macam ada sahabat yang duduk dekat dalam masjid tu doa, ada teguran daripada sahabat-sahabat lain main kata doa ni tak cukup. Langit takkan turunkan emas dan permata, emas dan perak tu macam tu. Maksudnya hang boleh doa tapi usahalah dulu setakat mana yang Allah Taala bagi kat kita. Jadi nak kata logika mistika ni dia mengkritik kiranya orang yang sekadar doa je. Contoh COVID, kita ambil contoh COVID lah dekat COVID-19. Jangan risau, jangan takut. Tak payah nak pakai mask, tak payah nak cuci tangan bagi bersih. Doa cukup pada Allah Taala. Allah Taala akan selamatkan kita. Macam tu kalau bagi aku lah, salah lah. Kalau semata-mata doa. Kalau semata-mata doa, kita ada ikhtiar macam mana yang KKM ajak. Boleh je benda-benda tu. Dan kalau contoh dalam kita sakit dan sebagainya, kita boleh pergi berubat. Dan benda tu tak dilarang oleh agama. Jadi kalau macam kita nak kata logika mistika ni ada dalam semua agama, kiranya contohnya Islam. Islam ni dia sekadar-kadar suruh doa saja. Dia sekadar kira logika mistika je. Kalau macam tu mudahlah. Nabi tak payah buat usaha dakwah lah. Dan Nabi tak payah pergi menghampiri adik-beradik Nabi, kaum kerabat Nabi yang kafir. Tak payah pergi cerita benda-benda Islam kat depa lah. Cukup Nabi doa je terus dapat. Terus semua jadi Islam. Macam mana? Kira benda tu dok Nabi still lagi pergi buat usaha dakwah, keluar pergi cerita dekat orang pasal Islam dan sebagainya. Benda tu kiranya logika mistika ni dia terpakai kritikannya kepada orang yang semata-mata pegang doa saja. Dia tak mahu berusaha. Contoh, berlaku kezaliman dekat dalam masyarakat. Contoh ada masalah kemiskinan. Kita sampai satu tahap kita sekadar doa saja. Kita tak pergi tolong orang susah. Masalah gelandangan kita tak fikir macam mana kita nak selesaikan masalah. Kita macam contoh geng-geng NGO yang duk tolong gelandangan. Kita tak duduk sekali dengan mereka bincang ataupun sekadar tolong sekadar mana kita mampu. Tak benda ni kita doa lah. Nanti Allah Ta'ala bagi mereka kaya, Allah Ta'ala akan bagi mereka kaya. Pemikiran simplistik macam ni salah lah. Pemikiran simplistik macam ni salah. Kita tak boleh nak sampai tahap kita tak boleh nak duduk fikir apa masalah ada dengan masyarakat kita sekarang ni. Apa masalah ada dengan orang miskin sekarang ni. Apa masalah ada dengan sistem kita sekarang ni. Sampai kita tak boleh nak fikir. Kita sekadar semata-mata doa lah Allah Ta'ala akan selesaikan. Allah Ta'ala akan selesaikan. Benda ni salah sebenarnya. Dan kritikan logika mistika ni terpakai lah kepada benda-benda macam ni. Tapi kalau kritikan logika mistika ni sampai satu tahap menafikan benda ghaib, macam mana yang orang Islam beriman tentang benda ghaib, Tuhan tu, Allah Ta'ala tu ghaib, malaikat ghaib, syurga neraka ghaib, hari akhirat ghaib, benda-benda tu semua ghaib. Jadi kalau logika mistika ni sampai tahap menafikan benda-benda ghaib yang diimani oleh orang Islam, misalnya ni aku cakap dalam konteks Islam lah, kalau sampai satu tahap menafikan semua benda tu, aku tolak logika mistika. Logika mistika ni aku tak setuju lah. Macam tu lah kiranya kita punya pendirian kita macam tu. Baik. Okey, muka surat 140. Yang ni kalau macam contoh lah, kalau macam hampa ada buku ni, aku akan nak suggest hampa untuk baca lah muka surat 140 ni, sebab dia kata untuk berfikir dan menguasai ilmu pengetahuan yang telah ada saja masyarakat sudah malas. Bagaimana mungkin akan bisa melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru? Masyarakat hanya pandai menuntut agar harga gula murah, tapi tak pernah berfikir bahawa agar harga gula murah, maka kita harus bisa memproduksinya secara berlimpah. Kiranya dia kata, kalau kita contohnya kita nak kami nak harga gula yang murah. Yang ni dalam konteks penulis lah. Dia kata kita kena produce sendiri lah. Jadi kita kena ada mesin, kita kena ada apa, kiranya ada ikhtiar yang kita kata sebagai ikhtiar manusia ni lah. Yang ni kira penjelasan kepada apa yang kita sebut tadi. Mungkin daripada kritikan logika mistika tadi tu. Okey, baik. Hak ni antara benda yang bagi aku lawak lah. Muka surat 148. Dia cerita pasal
Okey, dia kata apakah masyarakat kita merupakan masyarakat naif? Dia kata untuk mengetahuinya cukup amati saja tayangan-tayangan sinetron di televisi. Perhatikan pola kisahnya. Orang baik diperlakukan buruk oleh orang jahat, namun kemudian berhasil menang. Bagaimana caranya? Dengan pasrah dan berdoa dan zak. Dia kata tiba-tiba sang orang jahat tertimpa musibah dan kemudian taubat, atau kalau tidak mendapatkan hukumannya, kemudian taubat, atau kalau tidak mendapatkan hukumannya. Kiranya kalau macam dekat sinetron Indonesia ke, tengok drama-drama lah kiranya. Kira bila orang baik tu dia dizalimi oleh orang jahat, cara yang dia guna sebab dia lemah sangat-sangat, dia just berdoa dalam keadaan orang yang zalim tu, orang jahat tu ditimpa musibah. Bukannya orang baik ni dia lawan balik, retaliate balik, dia compare balik dengan dia kata perhatikan bagaimana nasib tokoh utama ditentukan oleh mukjizat Tuhan. Bandingkan dengan tayangan-tayangan filem action karya barat atau filem silat karya Mandarin, filem kungfu lah. Dia kata bandingkan polanya. Orang baik diperlakukan buruk oleh orang jahat, namun kemudian berhasil menang. Bagaimana caranya? Dengan menempa diri dalam latihan. Dia kata atau dengan meningkatkan kemampuan diri sehingga lebih unggul dibandingkan orang jahat. Perhatikan bagaimana nasib tokoh utama ditentukan oleh ketekunannya memperbaiki dan mengembangkan diri. Dia mungkin waktu ni tak ada lagi filem-filem Indonesia yang fighting scene yang jenis macam contoh ada Iko Uwais ke yang main cerita fighting. Mungkin tak ada lagi kot waktu tu. Tapi dia nak kata drama-drama yang kata okey, orang jahat ni dia akan jatuh sendiri, orang jahat yang menzalimi ni dia akan jatuh sendiri, orang baik ni tinggal doa je dan kezaliman tu akan tumbang sendiri. Benda ni salah lah. Benda ni salah lah sebenarnya. Nabi Musa pun dengan kegagapan Nabi Musa tu pun Allah Ta'ala suruh pergi berjumpa dengan Fir'aun, dakwah dekat Fir'aun, fight dengan Fir'aun. Bukan sekadar berdoa saja. Nabi Musa boleh je doa dekat Allah. Oh ya Allah, ya Allah Tuhanku, bagilah Fir'aun tu masuk Islam tu. Fir'aun masuk Islam in just split second. Fir'aun masuk Islam. Tapi tak, Nabi Musa still lagi ikut arahan Allah Ta'ala, pergi jumpa dengan Fir'aun, pergi cerita Islam dan sebagainya. Ingat apa nak masuk dekat dalam dekat dalam istana Fir'aun tu, ingat senang ke? Sebab dia istana Fir'aun raja besar, mestilah dia ada pengawal-pengawal dan sebagainya. Jadi benda tu bukan mudah. Even benda yang bukan mudah tu pun Nabi Musa still buat. Kiranya contoh-contoh ni semua Allah Ta'ala dah serta dekat dalam Quran, dan kita boleh relate lah. Bukan sekadar doa semata-mata, kita kena buat khatiab. Manusia ada 2 tangan 2 kaki, ada akal, boleh fikir dan boleh buat sesuatu untuk mengatasi masalah mereka. Maksu Azizi Ibrahim is watching. Terima kasih banyak tengok live ni. Baik. Yang tu teguran yang sama main kepada muka surat 150, 159. Okey. 167, muka surat 167 dan 168. Okey, yang ni yang aku kata tak setuju ni. Dia kata dengan kata lain, inti dari agama bukanlah pada kegaiban itu. Kegaiban hanyalah sarana untuk memperkuat keyakinan manusia dan masyarakat akan kebenaran sebuah agama. Yang ni aku tak setuju lah dengan dia, macam yang aku sebut tadi. Kalau mereka menafikan benda-benda gaib dalam agama Islam, dengan mereka kata benda-benda gaib ni tak ada apa-apa sebenarnya. Sebab kita tengok di surah Al-Baqarah, ayat awal-awal ke surah Al-Baqarah, orang yang beriman dengan gaib disebut terus dengan benda-benda gaib. Dengan kitab-kitab yang sebelum ni dan sebagainya, benda tu disebut secara jelas. Jadi kalau orang Islam nak guna benda yang dikatakan dekat dalam buku ni, dia nak menafikan benda-benda gaib dekat dalam agama Islam, disebabkan dia kata agama Islam ni candu sebab apa? Sebab ada benda-benda gaib. Sorry, yang tu aku tak setuju dan benda tu salah. Sebab beriman dengan benda gaib ni, kalau kita dalam rukun iman tu, 6 rukun iman tu ada benda gaib dalam tu. So kita jangan nak gadai akidah kita, iman kita terhadap benda-benda gaib ni semata-mata sebab kita nak mengiyakan ataupun kita nak menafikan kata agama tu candu. Jangan. Orang nak kata agama ni candu ya piah. Sebab dalam konteks apa agama ni candu? Adakah dalam konteks beriman dengan benda gaib membuatkan agama ni candu? Tak. Bagi aku tak. Aku tak faham. Ya kalau orang nak associate benda-benda gaib ni dengan candu, dengan kata agama ni satu benda yang fake, palsu, candu dan sebagainya. Aku tak faham benda tu. Serius, aku tak nampak. Sebab beriman dengan benda gaib ni sebab dengan beriman tentang benda gaib ni, dia akan bawa kepada konsep ihsan tadi yang disebut kat dalam buku ni sendiri. Jadi kalau macam kita nak nafikan benda-benda gaib tu, mungkin akan ternafi sekali konsep ihsan.
Aku harap penjelasan aku ni boleh bagi orang faham lah. Jangan sekadar ambil bulat-bulat daripada semua buku yang kita baca dan semata-mata sebab kita nak bagi nampak agama kita ni benda yang bukan candu, kita terima dan kita tolak konsep ghaib dekat dalam agama Islam tu sendiri. Okay. Towards the end lah, aku rasa aku conclude terus kot. Buku ni dengan segala usaha yang telah dilakukan oleh penulis dia, cuba nak cerita pasal cuba nak bela Karl Marx. Nak bela Karl Marx. Nak kata Karl Marx ni dia bukan kata pasal agama ni candu dalam konteks yang disalahfahami dan sebagainya. Cuma kalau kita baca buku ni sampai ke habis akan ada masalah-masalah yang beberapa masalah yang kita tengok yang setakat kepada kefahaman aku, dia tak membela Karl Marx pun. Contohnya daripada segi atheism tadi, dia tak membuktikan kata Karl Marx ni bukan etis. Dia tak membuktikan kata Feuerbach ni bukan etis. Satu. Dan yang kedua, dia habaq contoh dalam muka surat 179 dan 180, dia kata agama ni hadir untuk agama hadir untuk masyarakat yang bermasalah sahaja. Kiranya bila masalah tu dah selesai, agama tak diperlukan lagi. Tak, agama ni sistem hidup. Kalau macam Islam dulu, agama ni sistem hidup. Dia cerita, dia ajak macam mana hang nak deal dengan keadaan hang. Contohnya cara menega. Nak kena sukat timbang tu bagi betul-betul, jangan tipu dalam timbangan dan sebagainya. Nak menipu dalam timbangan dalam nega ni pada waktu aman lah. Pada waktu aman dan juga pada waktu ada perang dan sebagainya. Waktu tu benda tu agama Islam ajak. So kalau nak kata agama ni hanya main pada waktu orang susah, pada waktu sistem manusia ni masih bermasalah, pada waktu tu perlunya agama. Tak, agama perlu pada waktu sistem tu bermasalah, masyarakat tu bermasalah, dan juga pada saat masyarakat tu merdeka. Kita perlukan sistem tu sebenarnya. Agama ni perlu pada waktu tu juga. Baik. Okay. In short, kalau kita nak kata buku ni dia kritik agama as a whole. Dia nak kata agama tu sistem yang bobrok, ataupun agama ni satu benda candu. As a whole, aku tolak lah. Aku tak setuju lah kalau macam dia kritik secara keseluruhan. Tapi kalau macam certain pengamalan orang yang beragama tu yang kita lihat sebagai benda yang tak sihat, ataupun pengamalan tu adalah benda yang kita tengok akan mencandukan agama, daripada segi pengamalan mungkin aku akan setuju dalam beberapa hal. Dan contohnya bagi aku ni conclusion aku adalah, kalau kita rujuk balik dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177. Okey, yang ni aku conclude lah. Ni Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan. Okey. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177. Okey, aku baca. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat, yang menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kiranya nak kata konsep albir, konsep kebaikan dan dalam agama Islam ni, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177, menyentuh tentang beriman dengan benda-benda ghaib, dan pada masa yang sama menyumbang kepada manusia. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Yang tu semua benda baik. Dan pada masa yang sama tak melupakan dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-peminta, memerdekakan hamba. Dan juga ada dekat dalam ni menunaikan zakat. Menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan. Maksudnya benda-benda berbuat baik kepada manusia, kita pegang pada janji, amanah dan sebagainya, yang tu pun konsep kebaikan. Jadi untuk lawan kata agama tu candu, ataupun kita untuk lawan kritikan daripada Karl Marx,
fallback dan sebagainya kepada agama, ataupun Tan Melaka, kritikan agama, kritikan Tan Melaka terhadap agama dan sebagainya. Benda-benda tu semua sebenarnya bagi aku kita kena restore balik, kita kena lawan balik kritikan tu. Kalau dia tujukan kepada Islam, kita lawan balik kritikan tu dengan ayat tadi tu, surah yang kedua ayat 177. Dan pada masa yang sama kita kena amalkan Islam yang sebenar. This is the time kita kena amalkan Islam yang sebenar, Islam yang seimbang dunia akhirat. This balance kind of religion, this balance Islam ni, benda ni akan selesaikan banyak masalah. Dan sepatutnya benda ni yang kita buat, sebab secara teorinya mungkin orang kata Islam ni candu dan sebagainya. Orang yang tak faham mungkin orang kata macam tu. Tapi kalau kita tunjukkan pengamalan yang betul-betul dalam tepat masanya, dalam cakap tak tipu, dan kemajuan itqan, ketekunan kita dalam membina kemajuan di dunia dan di akhirat juga, benda tu sepatutnya dia akan membatalkan premis yang kata agama itu candu. Jadi kita bukan sekadar lawan statement agama itu candu tu dengan satu statement lain. Tak, bukan sekadar statement, tapi pada masa yang sama kita juga lawan dengan tindakan yang betul-betul, dengan restore in system yang betul-betul, supaya orang tak kata agama tu candu dan orang tak meyakini agama tu candu. Bila orang tengok dok, candu apa kalau macam agama ni mewujudkan kemajuan, candu apa kalau macam agama ni selesaikan masalah kemiskinan, tak ada masalah lah. Benda tu sepatutnya tak ada masalah. Okey, jadi aku harap penjelasan aku dan bedah buku aku pada hari ini sikit sebanyak bawa manfaat kepada aku sendiri dan juga kepada orang yang tengok lah. Dan lepas daripada ni Akhori Nasrin baru tengok. Aku harap lepas daripada ni akan ada lagi sesi-sesi bedah buku, mungkin bukan daripada aku ataupun mungkin daripada Bu Sejen saja, daripada orang lain juga. Kawan-kawan kita yang community buku pun ada juga buat bedah buku secara live. Dan akhir kata, kalau aku silap, tolong komen, tolong kritik, tolong tegur, nak PM pun boleh. Dan mudah-mudahan perkongsian hari ini ada manfaat. Dan kita doa sama-sama lah kepada orang Islam. Kita doa sama-sama supaya Allah Ta'ala angkat balik wabak COVID-19 ni dan bagi kesembuhan kepada orang-orang yang dijangkiti COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku rasa sampai setakat tu saja lah. Baik, sampai setakat ni. Dan kepada orang yang terlepas, nanti bila aku share video ni secara penuh, aku harap boleh tonton balik lah. Dan boleh, tak ada masalah nak kritik lagi selepas daripada hampa tengok video ni, ada benda yang aku cakap salah dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau macam aku baca buku lain, selepas daripada ni aku baca buku lain dan aku nak buat sesi live lagi, aku akan maklumkan daripada semasa ke semasa, InsyaAllah. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.